Berita yang menggemparkan untuk seluruh rakyat Malaysia pada hari ini, di mana keputusan Ahli Parlimen Muar, Syed Shadiq Syed Abdul Rahman, memilih untuk tidak sehaluan dengan Kerajaan Perpaduan maupun Blok Pembangkang Perikatan Nasional PN perlu dilihat secara positif dan perspektif Kerajaan Perpaduan atas sebab-sebab berikut. Pertama, dengan kehilangan majoriti 2/3 di Dewan Rakyat, selepas pemergian Syed Shadiq, Kerajaan Perpaduan tidak boleh lagi dijadikan tebusan oleh seorang atau dua individu untuk kelulusan mana-mana pindaan perlembagaan, seperti cadangan pindaan kepada bahagian dua perlembagaan persekutuan mengenai perkara kewarganegaraan atau menukar bilangan kerusi parlimen yang timbul hasil daripada persempadanan semula. Saya merujuk bukan sahaja kepada Syed Shadiq tetapi juga kepada dua ahli parlimen dari MCA, seorang ahli parlimen dari MIC dan segelintir ahli parlimen dari parti-parti kecil di Sabah dan Sarawak yang mungkin ingin mendapatkan habuan atau konsesi tertentu daripada Perdana Menteri sebagai pertukaran untuk sokongan dalam menyokong pindaan perlembagaan ini. Sebaliknya, Kerajaan Perpaduan perlu mendapatkan konsensus yang meluas baik daripada semua pihak dari dalam Kerajaan Perpaduan maupun daripada Gabungan Perikatan Nasional PN mengenai perkara-perkara seperti persempadanan semula yang bermula pada 2026. Meskipun beberapa pemimpin PN mahu mengundi di Pulai, menafikan majoriti 2/3 kepada Kerajaan Perpaduan untuk menghentikan mewujudkan lebih banyak kerusi parlimen dalam persempadanan semula, realitinya PAS dan sedikit sebanyak pemimpin Bersatu juga tidak kisah jika ada pertambahan kerusi parlimen di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu yang tidak pernah disaksikan sejak tahun 1995. Kedua, kehilangan majoriti 2/3 boleh membuka pintu untuk Kerajaan Perpaduan supaya mendatangani beberapa memorandum persefahaman MOU dengan pembangkang. Antaranya, termasuk untuk menyokong rang undang-undang kerajaan tertentu seperti Akta Pembiayaan Politik yang akan menginstitusikan peruntukan dana seimbang untuk kerajaan dan juga ahli parlimen pembangkang. Hasil niat baik ini mungkin menyaksikan pembangkang tidak lagi membuat sebarang cubaan untuk menggantikan kerajaan menerusi cara pintu belakang atau bukan melalui pilihan raya dan juga menetapkan laluan ke arah pembaharuan yang lebih substansif yang disokong oleh kedua-dua belah pihak. Ketiga, penjajaran baharu muda akan menamatkan persoalan mengapa Syed Shadiq menyerang kerajaan berhubung keputusan tertentu, sedangkan dia sebelum ini adalah penyokong kerajaan. Sekarang garis politik telah dilulus, ini juga bermakna DAP tidak perlu lagi menyokong muda seperti mana mereka menyokong Syed Shadiq di Muar semasa kempen PRU15 dan di kerusi DUN Puteri Wangsa semasa pilihan raya negeri Johor pada Januari 2022. Saya mengucapkan selamat maju jaya kepada Syed Shadiq dan muda dalam usaha mereka menjadi kuasa ketiga dalam politik Malaysia. Saya berharap dia dan rakan-rakannya dalam muda dapat memainkan peranan mereka dalam menghasilkan dasar yang boleh dipercayai dan substantif tentang cara menambah baik proses kerajaan dan pentadbiran di peringkat tempatan, negeri dan persekutuan. Ong Kin Ming adalah bekas ahli parlimen Bangi. Dia juga pernah berkhidmat sebagai Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri semasa era Pakatan Harapan. Dia adalah pemegang PhD Sains Politik University Duke, Amerika Syarikat dan pernah menjadi penganalisis dasar sosioekonomi pembangunan dan penyelidikan sedar dan institusi analisis strategik dan penyelidikan dasar INSAF. Ong juga bekas perunding bersekutu untuk Boston Consulting Group, salah satu daripada 3 syarikat perunding pentadbiran global paling besar di dunia. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan. Sekian info ringkas dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal semua. Bye-bye.